Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Madam Diana Chang Muiling, pencara kepada subjek asas pembudayaan keusahawanan dari Seksyen 14. Kami dari Kumpulan 5 akan membentangkan mengenai e-portfolio draft report mengenai Mr. Joy Donat. Sebelum memulakan pembentangkan kami, saya akan memperkenalkan ahli-ahli yang mengusahakan syarikat Mr. Joy Donat. Saya akan memulakan dengan General Manager iaitu Awang Azizan Awang Kasim. Yang kedua, Financial Manager Laura Gloria Sidam. Yang ketiga, Operation Manager Nurin Afika binti Ahmad Ramzi. Yang keempat, Marketing Manager iaitu saya sendiri, Akil Adil bin Puding. Dan kelima, Sales Manager Rashidin Harudian. Dan yang terakhir iaitu Customer Service Reina Bishalini, anak perempuan Mungadarab. Okey, Mr. Joy Donat ini mengambil jenis perniagaan food and beverage yang mengambil praktikum take and delivery. Mr. Joy Donat ni dia bermula sebagai gagasan sederhana bagi orang-orang untuk berkumpul dan berbagi cinta kepada donat. Sejak itu, ia berkembang menjadi perniagaan berdasarkan kepercayaan, pengabdian dan kreativiti. Setiap hari, ahli kami bekerja keras untuk menyediakan produk yang donat yang enak, tapi juga pengalaman pelanggan yang tidak dapat dilupakan. Mr. Joy Donat telah beroperasi sejak 4 April 2021 dan didirikan oleh 6 pelajar Universiti Malaysia Sabah yang bersemangat dimotivasikan oleh kursus APK dari Seksyen 14. Mr. Joy Donat memberikan anda makanan yang terkenal iaitu donat yang terdiri daripada pelbagai perisa seperti coklat, mangga, keju, blueberry, coklat putih, tiramisu, Oreo dan pisang. 9 jenis donat ini mempunyai tarikan dan ukiran yang tersendiri sehingga mampu menarik hati pelanggan. Seterusnya saya akan masuk mengenai syarikat Mr. Joy Donat. Syarikat kami terdiri daripada 6 orang ahli yang dibentuk dalam subjek asas pembudayaan keusahawanan. Kami mempunyai semangat yang sama dalam menjadikan syarikat kami sebagai syarikat yang boleh bergerak secara jauh dan mementingkan produk kualiti yang lebih enak. Dalam masa yang sama juga, kami mengamalkan dan mengutamakan semangat berpasukan supaya dapat meningkatkan kreativiti dan inovasi kami dalam menjalankan dan menjual produk kami dengan lebih jauh. Pelbagai inovasi juga telah digunakan bagi menarik perhatian pelanggan. Seterusnya, kita dapat lihat dari segi objektif pula iaitu slogan, visi dan misi. Dari segi slogan Mr. Joy Donat adalah kegembiraan anda adalah keutamaan kami, yang mana syarikat Mr. Joy Donat itu sendiri mengutamakan kepuasan pelanggan agar dapat mengukir kegembiraan semasa membeli produk kami. Dari segi visi pula adalah produk berkualiti syarikat membangun, yang mana kualiti produk adalah penting bagi syarikat Mr. Joy Donat kerana menjadi kunci utama untuk menjadikan syarikat kami bergerak dengan lebih jauh seiring dengan syarikat lain. Dari segi misi pula adalah menawarkan kualiti yang terbaik serta memenuhi cita rasa pelanggan supaya mewujudkan usahawan yang proaktif dan berinovasi. Dengan ada misi ini juga dapat melatih diri seseorang itu untuk memimpin dalam bidang keusahawanan serta menjadikan syarikat Mr. Joy Donat itu bergerak dengan lebih pantas dan maju sesuai dengan revolusi 4.0. Mr. Joy Donat menggunakan 3 platform media sosial iaitu Instagram, Facebook dan WhatsApp. Aplikasi Instagram dan Facebook digunakan untuk mempromosikan donat kepada pelanggan yang berada di Universiti Malaysia Sabah. Platform media sosial ini juga dapat membantu perniagaan Mr. Joy Donat dalam meningkatkan pasaran. Platform ini adalah salah satu kunci utama dalam perniagaan Mr. Joy Donat untuk terus berkembang maju dalam perniagaan. Secara tidak langsung, platform media sosial dapat membuka peluang yang sangat luas dalam perniagaan Mr. Joy Donat. Aplikasi Instagram rasmi Mr. Joy Donat telah ditubuhkan pada 17 April 2021. Iklan Mr. Joy Donat telah bermula pada 21 April 2021. Kini, aplikasi Instagram rasmi Mr. Joy Donat telah mempunyai pengikut seramai 195 orang. Aplikasi Instagram dapat memudahkan pelanggan untuk mencari info dan pemasaran produk Mr. Joy Donat. Seterusnya, aplikasi Facebook ditubuhkan pada 22 April 2021. Iklan Mr. Joy Donat telah bermula pada 2 Mei 2021 dan kemudian iklan selaras dengan aplikasi Instagram rasmi Mr. Joy Donat.
Kini aplikasi Facebook rasmi Mr. Joy Donut telah mendapat sukaan halaman sebanyak 347. Dalam hal ini, kita dapat lihat bahawa aplikasi rasmi Facebook Mr. Joy Donut telah mendapat sambutan ramai dan mereka lebih tertumpu di Facebook berbanding Instagram. Aplikasi WhatsApp pula dijalankan pada setiap hari. Ahli kami seramai 6 orang membuat promosi dan iklan tentang Mr. Joy Donut di WhatsApp masing-masing. Dengan cara ini, kami juga mudah untuk mendapat tempahan pelanggan daripada orang terdekat seperti kawan sebilik, kawan kelas, pensyarah dan sebagainya. Dengan cara ini, juga sangat membantu kami untuk mendapatkan pelanggan lebih ramai. Kami juga meminta jasa kawan baik untuk mempromosikan produk Mr. Joy Donut. Secara tidak langsung, pelajar dan kaki tangan yang berada di Universiti Malaysia Sabah mengetahui produk yang kami menjual. Penggunaan platform media sosial adalah sebagai media promosi dapat digunakan untuk menyampaikan informasi, menerima feedback daripada pelanggan serta untuk menyampaikan pelbagai jenis konten yang dapat membuat promosi Mr. Joy Donut menjadi semakin menarik di mata pelanggan. Selain itu, hubungan pelanggan dalam syarikat MR Joy Donut, yang pertama, kami akan memastikan bahan-bahan yang digunakan mempunyai kualiti yang baik dan segar. Seperti kami meletakkan produk di tempat yang selamat dan pada suhu yang sesuai. Dan yang kedua, syarikat MR Joy Donut akan memberi diskaun terutamanya semasa promosi pertama dan promosi mingguan melalui media sosial iaitu seperti di Facebook dan Instagram, bertujuan menarik perhatian pelanggan untuk mencuba produk donat syarikat kami. Seterusnya, kami sentiasa memeriksa masa penghantaran dan memastikan kebersihan produk dengan cara membuat penghantaran dengan lebih cepat dan memastikan produk berada dalam keadaan yang bersih dan selamat. Syarikat MR Joy Donut sentiasa menerima maklum balas daripada pelanggan dengan sepenuh masa. Dalam segmen pelanggan pula, syarikat MR Joy Donut lebih memfokuskan pelajar dan kaki tangan UMS untuk memberi fokus produk kami. Kerana disebabkan pandemik COVID-19 yang semakin meningkat, hal ini membuatkan syarikat kami lebih memfokuskan pelajar dan kaki tangan UMS sahaja untuk lebih memudahkan lagi syarikat kami menjalankan proses perniagaan. Seterusnya, pencapaian yang telah dicapai oleh syarikat MR Joy Donut adalah dapat mencapai target yang telah dirancang oleh syarikat kami, seperti dapat pulangan modal dengan keuntungan syarikat daripada produk yang telah dijual. Ini merupakan maklum balas daripada pelanggan yang telah membeli produk syarikat kami. Selanjutnya, syarikat MR Joy Donut juga mendapat hadiah pemenang poster Expo APK Virtual SEM 2 sesi tahun 2020-2021. Syarikat MR Joy Donut telah mengadakan live di salah satu media sosial iaitu Facebook dengan 170 view dan 38 share dan 419 komen. Hal ini membantu syarikat kami lebih dikenali oleh orang ramai. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang sales and profit, yaitu jumlah jualan dan juga keuntungan yang syarikat kami telah perolehi. Modal permulaan bagi syarikat kami ialah Rm30, di mana setiap kami yang terdiri daripada 6 orang telah menyumbangkan Rm5 seorang. Seterusnya yaitu jumlah jualan dan juga perbelanjaan. Di dalam jumlah jualan dan perbelanjaan ini terbagi kepada dua, yaitu batch pertama dan juga kedua. Batch pertama sebanyak 43 pieces donat telah terjual, yang masing-masingnya berharga Rm2.50 seunit. Ini telah menjadikan jumlah jualan pada batch pertama ini adalah sebanyak Rm107.50, manakala kos pengeluaran kos perbelanjaan pula adalah sebanyak Rm55.55. Manakala pada batch kedua pula sebanyak 39 pieces donat telah terjual. Ini telah menjadikan jumlah jualan ialah sebanyak Rm88 pada batch kedua, manakala kos perbelanjaan pada batch kedua ini adalah sebanyak Rm75.50. Seterusnya yaitu keuntungan dan juga pengeluaran bagi individu. Keuntungan individu bagi setiap kami adalah sebanyak Rm35.28,
manakala pengeluaran individu pula ialah sebanyak Rm21.84. Seterusnya yaitu Go E-commerce bagi syarikat kami. Kita dapat lihat di sini keuntungan bagi syarikat kami ialah sebanyak Rm64.45. Seterusnya, saya akan membentangkan refleksi yang mana membincangkan cabaran yang dihadapi dan solusinya. Cabaran pertama ialah menghadapi masalah rangkaian internet untuk menyampaikan maklumat kepada ahli kumpulan. Dan solusinya ialah setiap kali mengadakan mesyuarat secara maya, semua ahli kumpulan perlu mencari kawasan yang mempunyai jaringan rangkaian yang stabil. Cabaran kedua, pelanggan tidak membayar tepat pada waktu dan pelanggan membatalkan pesanan pada saat-saat terakhir. Solusinya, perlu memastikan pelanggan membayar sebelum menghantar produknya dan mengamalkan konsep no refund. Cabaran ketiga adalah pengurusan kewangan yang kurang mahir dan menghadapi masalah dalam kutipan kewangan. Solusinya perlu mencari maklumat yang lebih efektif tentang pengurusan kewangan dan juga menasihati agar membuat bayaran dalam masa yang telah ditetapkan. Cabaran kelima, menghadapi masalah membuat donat seperti yang telah dirancang dari segi warna, bentuk dan corak donat dan juga mengalami kesukaran untuk mengedit video dan gambar. Solusinya, mengubah sedikit reka corak donat yang telah dirancang agar tidak lari daripada idea asal dan juga menggunakan aplikasi yang sesuai untuk membaiki gambar dan video yang tidak menjadi. Cabaran kelima adalah pelanggan lambat mengambil produk. Solusinya, mengambil tempahan yang mencukupi dan menyimpan produk di tempat yang sesuai. Cabaran keenam, pelanggan yang ingin membeli tetapi tidak lama kemudian diamkan diri dan tidak membeli dan juga terlalu banyak bertajan soalan. Solusinya, tidak memaksa pelanggan untuk membeli produk. Seterusnya, memudahkan keraguan pelanggan dan follow up pelanggan dengan konsisten. Seterusnya, penambah baik secara keseluruhan. Yang pertama, setiap kali mengadakan mesyuarat secara maya, pastikan setiap kawasan mempunyai rakai yang baik supaya dapat menyampaikan semua maklumat dengan jelas. Yang kedua, lebih aktif mempromosikan produk dalam pelbagai platform media sosial seperti Facebook, Instagram dan Shopee. Yang ketiga, menambahkan pengetahuan dalam pengurusan kewangan agar kewangan syarikat dalam keadaan baik dan teratur. Yang keempat, mengkaji cuaca terdahulu sebelum syuting video atau gambar dan bagi mengelakkan masalah pencahayaan. Yang kelima, perlu mengatur masa dengan lebih baik dan meletakkan had masa kepada pelanggan. Yang keenam, menyampaikan maklumat yang tepat dan betul supaya pelanggan lebih memahami dan memberi layanan yang penuh rasa hormat.